Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak perkenalkan diri aku. Hari ni aku nak perkenalkan ataupun review lah diri aku yang sebenarnya. Aku ni sebenarnya adalah graduan degree accounting dekat quiz. Tapi itu bukan yang aku nak bagi tahu sebenarnya. Yang sebenarnya aku sebelum ni pernah belajar. Kalau yang selain daripada college lah, aku pernah belajar khusus fotografi. Ni masih dekat quiz lah, masih dalam college. So selain tu untuk fotografi aku ada belajar dengan dalam quiz juga, Armiro Roslam. Nanti aku tag dia punya IG dia, lawa-lawa gambar dia. Memang masa aku belajar hari tu gambar dia tak macam sekarang. Maksudnya dia pakai lens biasa, tapi yang baru ni aku tengok dia ada lens yang makin mahal dia beli. Tengok macam aku ni kan, aku beli lens pun sebab time kat belajar dulu aku obses nak beli kamera. So aku dapat beli time aku time degree aku pakai ni je. Ni tapi murah, lepas tu dia tak cantik tau. Kita akan tak puas hati tau. So korang kalau nak beli kamera, beli yang terus yang mahal. Ya bukan yang mahal lah, yang spek dia maksudnya memang tinggi, memang berbaloi nak pakai lama. Macam yang aku tengah pakai sekarang ni, aku beli 1800 70D. So aku boleh pakai lama untuk buat video ke apa kan. Lepas tu lens pula, beli yang sesuai dengan apa yang kita nak shoot. Contohnya 30mm, ada kawan aku yang tanya kan, dia beli lens 30mm okey tak untuk short film. Aku cakap okey, cool, sebab dia jarak dia tak perlu jauh sangat, tak perlu dekat sangat, tapi dia ada bokeh tau, selawar lah. Lepas tu aku beli yang sekarang ni untuk buat vlog tau, ataupun nak buat gambar fotografi yang lawa gila tu, pakai 10mm telefoto. Tapi aku tak erti sangat guna telefoto. So ni baru first time aku nak try untuk YouTube. So nampak lah, walaupun dekat depan ni boleh pegang, tapi dia nampak semua. Kalau aku pakai ni 50mm, dia akan nampak kena letak kamera jauh sana, aku tak nak sentuh. So dia, tapi belakang dia akan jadi bokeh lah. So yang tu kena main jarak. So selain tu aku belajar fotografi dengan Tengku Din, ataupun IG dia TKDNXV. Yang tu gambar lawa. Gambar dia pernah dia shoot gambar Bangla, masuk international, habis viral kat international. Lepas tu aku belajar lagi dengan, kalau video ni ada lagi satu. Sebelum aku belajar dengan Tengku Din, aku belajar dengan tu Sifu pula. Ni Saiful Nang. Aku pergi sendiri dekat dia punya Bangi tu, dia punya syarikat tu, tapi bukan direct dengan dia lah. Jumpa dia punya tenaga pengajar dia ajar shoot dekat situ. Yang tu aku belajar basic. Yang Amirul Roslam pun aku belajar basic, tapi aku pernah berdepan dengan dia bagi aku Lightroom. Dia punya preset, dia punya preset. Tapi kau kena berdepan dengan dia. Kau tak boleh copy dia punya. Minta free lah. Belajar daripada depan dengan dia. Sekarang ni untuk video ni, dulu aku fotografi, lepas tu sekarang aku rasa macam dah nak putus asa dengan fotografi, dengan videografi. Tapi bila aku fikir balik, aku dah start kan, dah beli semua ni kamera. Memang obses gila lah sekarang ni, rasa macam nak putus asa. Lepas tu nak shoot dekat luar pun, nak kata tak ada geng, tak boleh keluar, PKP. So nak tak nak, aku tak boleh putus asa, aku kena teruskan juga. Nak beritahu, aku belajar videografi ni dengan MTAS Production. Dia ada satu web dia, mtasflick.podia.com. Kalau MTAS Flick korang tengok, MTAS Production korang tengok video-video dia, korang kenal lah kan. Siapa yang biasa tengok YouTube, ataupun kadang-kadang video dia viral dekat Facebook. So aku belajar video daripada situ. Memang yang tu memang lengkap lah. Aku langgan tu RM1,000. Itu baru MTAS Flick. Yang lain-lainnya aku beli sebab dah minat kan. So mahal pun, lagi mahal lagi berbaloi. Aku pernah nak pergi kelas, siapa nama dia tu Sales Chong nama dia.
Tapi yang tu mahal lah. Lagipun dia memang fokus fotografi, so korang lighting dia lagi mahal ni. Lighting ni aku beli satu set 300, ada green screen, ada macam-macam lagi. Tapi yang aku guna yang dua ni lah. So aku ingat nak beli lagi, tapi nanti dulu ingat nak buat sendiri. Dia punya grid tu tak nak bagi cahaya dia nampak, dia terlampau sampai makan belakang background, cahaya nampak bayang-bayang. So ingat nak buat sendiri. So nanti lah yang tu. Sekarang ni aku nak ajar kepada korang yang mungkin tertanya-tanya siapa yang berminat dengan kursus fotografi. Aku nak ajar sikit lah apa yang aku dah belajar. Okay, nanti korang akan tahu macam mana nak guna kamera DSLR, shutter speed, shutter aperture, auto mode, manual mode, pengenalan fotografi. Okay, fotografi ni kita melukis dengan cahaya. So kita kena pandai main cahaya. Ni cahaya kalau tak ada diffuser, dia akan jadi terlampau cerah macam lampu rendah floor. Lepas dah ada tu kita kena ada, nantilah saya ajar. Okey, lepas tu kita nak menyampaikan mesej dan maklumat. Okay, ini bukan nak ajar video, hari ni nak ajar pasal fotografi. Okay, antara kamera yang dicadangkan DSLR, sebab DSLR ni kita ada manual focus, dia punya aperture dengan shutter speed. So kalau korang nak tahu apa-apa lagi pasal kamera, nanti boleh tanya dekat komen, aku boleh share apa yang aku tahu. So first kali, tajuk pertama kita ajar pasal aperture, satu mekanisme bagi menyukat kemasukan cahaya ke dalam kamera melalui keluasan lubang pendedahan yang terletak pada lensa. Okey, apa peranan aperture ni? Aperture ni nak meningkat kemasukan cahaya. Dia menghasilkan depth of field, bahasa Inggeris dia. Maksudnya depth of field tu dia semakin kecil bukaan dia tu, semakin besar dia punya depth. Bila korang macam mata lah, korang kecilkan mata, makin fokus lah, fokus dekat kamera ni. Kalau korang buka besar, korang nampak background, landscape semua kan. Kamera dia memang dicipta macam mata gitulah. So dia guna, kalau siapa yang ada DSLR, dia guna yang, kalau dekat kamera dia guna f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f1.6. Yang aku ada sekarang ni sampai f2.8. Dia ada lagi kecil, f1.4. Makin kecil makin lawa, makin bokeh lah kamera kau, makin macam ni. Yang ni tak, yang ni aku pakai f berapa lah, 5.6 kot, ataupun lagi kecil. So yang ni lah f2.8, 50mm. So dia akan jadi, belakangnya akan jadi blur. Kalau aku main jarak yang betul lah, dia belakang tu akan ada bokeh tau. Macam ni tak bokeh kan, korang nampak sebab aku pakai telefoto. So sekarang, lepas tu lepas aperture, kalau tak faham nanti tanya. Lepas aperture, ok, kita sama sikit lagi aperture. Okay, cara dia dekatkan subjek dengan kamera. Maksudnya aku ni dekat dengan kamera. Lepas tu buka aperture, guna lensa telefoto, dapatkan latar belakang pada, jauhkan latar belakang dari subjek. Ok, background kena jauh. Macam ni dekat, memang dia akan kurang blur dia. Tapi bila aku duduk dekat sana dengan meja semua, aku tarik ke sana, belakang aku akan dapat depth. Depth tu macam mata sebenar gitu lah. Bila kita pandang satu benda, dia fokus, belakang sana kabur. Macam tu lah. Macam mana nak mendapatkan media fokus, depth of field yang luas. Okey. So tadi depth of field yang cetek, yang ni yang luas pula. Okay, jauhkan subjek dari kamera. Okay, subjek maksudnya kita lah daripada kamera. Bateri kamera akan habis, so kita akan sambung tajuk lain untuk next video. Kita habiskan aperture dulu. Sekarang ni macam mana nak dapatkan depth of field yang luas. Jauhkan subjek dari kamera.
Okey, kita kamera ni kita tak jauh. Lepas tu tutup kamera yang kecil. Kecilkan depth of itu, gunakan lensa wide angle. Guna wide angle. Jauhkan latar hadapan dari kamera. So jangan ada apa-apa latar hadapan lah, foreground. So kita akan dapat depth of field yang luas. Maksudnya dapat fokus semua sekali. Macam aku tengah buat sekarang ni, dapat fokus ni muka aku dan juga background. So itu saja setakat ni untuk aperture. Next kita ada shutter speed. So siapa nak belajar, tunggu next video. Aku charge kamera dulu. Sorry aku kelak kabut sikit. Aku tak minat mengajar sebenarnya, tapi bila fikir tadi kawan aku cakap jadilah cikgu. Aku cakap jadi cikgu, aku tak reti lah mengajar. Bila aku mengajar jadi macam ni, aku tahu benda tu tapi nak terangkan kena macam apa, santai. Dia tak nak formal macam ni. So kalau orang tanya aku direct, mungkin aku faham apa yang nak disampaikan, insya-Allah. So itu saja daripada saya. Salmanuddin Zakaria. Jangan lupa subscribe, like dan share. Beritahu kawan-kawan. Tolong please. Bye.